Hai dan Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar semua? Cikgu harap semua anak-anak begitu bersemangat untuk menjadi anak-anak yang baik kepada kedua ibu bapa dan juga menjadi pelajar yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri dari semasa ke semasa. Okey anak-anak, untuk kali ini kita akan bersama-sama untuk pendidikan seni visual tingkatan 1 dengan tajuk 6 iaitu ruang. Objektif yang kita nak capai hari ini ialah di akhir pelajaran kali ini, anak-anak pelajar boleh memahami unsur ruang dan boleh mengeksplorasi dan mengaplikasikan unsur ruang. Juga anak-anak boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Akhir sekali, anak-anak boleh menghayati hasil karya seni visual yang kita akan tengok nanti. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita lihat dulu apa definisi ruang. Okey, ruang ialah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan karya seni visual. Maksudnya di sini, ruang ialah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan juga jarak antara objek yang wujud dalam karya seni visual. Dan ruang ini sebenarnya meliputi kawasan kosong di sekeliling objek. Kita ada satu objek dan kawasan kosong di sekeliling objek itu adalah ruang. Ruang juga merupakan jarak antara objek. Ataupun dalam karya seni visual, kita boleh lihat kedalaman sesuatu objek. Maksudnya sama ada objek dalam gambar berkenaan jauh atau dekat. Okey anak-anak, untuk seterusnya kita pergi kepada jenis ruang. Okey, cuba anak-anak lihat slide ataupun PowerPoint yang cikgu paparkan. Jenis ruang sebenarnya terbahagi kepada dua. Jenis ruang ni dia terbahagi kepada dua. Satu ruang nyata dan satu lagi ruang ilusi. Ruang nyata ni sebenarnya ruang 3D ataupun 3 dimensi. Yang mana 3 dimensi yang kita dah belajar dalam bentuk dahulu. 3 dimensi ni ialah sesuatu yang kita boleh pegang. Sesuatu yang kita boleh pegang. Itu ialah ruang nyata. Dan ruang yang kedua ialah ruang ilusi. Yang mana ruang ilusi ni dalam bentuk 2 dimensi. Dan ruang 2 dimensi ni cuma ada dalam karya seni visual. Okey anak-anak, kita tengok yang pertama. Ruang nyata ataupun ruang 3D. Ruang ini terbahagi kepada dua, iaitu ruang tertutup dan ruang terbuka. Ini di alam nyata ya anak-anak. Ruang tertutup ialah ruang yang dalam kawasan yang terhad. Untuk bantu anak-anak faham ialah ruang tertutup ni cikgu pilih ruang dalam bilik. So ruang dalam bilik tu dia ruang tertutup. Okey, ruang dapur, ruang dalam restoran. Kalau anak-anak pergi pasar raya, ruang dalam pasar raya. Maksudnya dia merupakan dalam kawasan yang terhad. So itu ialah ruang tertutup. Manakala ruang 3 dimensi, ruang nyata yang kedua ialah ruang terbuka. Yang mana ruang terbuka ni ialah ruang yang kita boleh tengok dalam kawasan lapang. Contohnya padang bola, kita ada pantai, kita ada taman permainan mungkin, kita ada pasar pagi kan. So pasar malam. So itu semua merupakan ruang terbuka. Okey, itu ruang tertutup dan ruang terbuka, iaitu ruang nyata 3D ataupun 3 dimensi. Okey, untuk jenis ruang yang kedua tadi yang kita telah bincangkan, kita ada ruang ilusi iaitu 2 dimensi. Ruang 2 dimensi ni ialah ruang yang kita tak boleh pegang. Kita cuma boleh lihat. Dan ruang ni pula dia terbahagi kepada 3. Ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata. Okey anak-anak, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ruang dalam, apa yang dimaksudkan dengan ruang cetek dan apa yang dimaksudkan dengan ruang rata. Okey, ruang dalam. Ruang dalam ni kita tengok dalam berbahagian ruang ilusi. Yang mana ruang dalam ni seperti gambar yang anak-anak boleh tengok, dia merupakan kesan perspektif yang mempamerkan ada 3 ruang pula dalam tu. Ada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Maksudnya kita boleh tengok jauh.
satu gambar ni kita boleh tengok bahagian depan dia, bahagian tengah dan bahagian nun jauh ke belakang. Itu kita panggil ruang dalam. Okey, next. Kita tengok pula ruang cetek. Okey, untuk ruang cetek ni anak-anak, kita boleh lihat ruang yang dekat dan terbatas. Maksudnya kalau kita tengok kepada gambar buah-buahan yang cikgu tunjukkan, kita nampak buah-buahan tu dengan jarak dekat. Dan kita tak nampak pun latar belakang dia. So ini yang kita panggil sebagai ruang cetek. Kita nampak ruang tu dengan jarak dekat dan kita tak nampak apa yang ada di sekitar dia, apa yang ada di belakang dia. Mungkin gambar yang cikgu pilih ni dia berada di atas meja, tapi kita tak nampak pun atas meja tu ada apa. Kita cuma nampak gambar buah-buahan tu. Dan ruang ni kita panggil ruang cetek sebab dia dekat dan terbatas. Dan karya yang kedua cikgu cuba ambil ialah karya Zulkifli Buyung, yang mana karya ni merupakan kapal kertas 1965 yang mana menunjukkan gambar kanak-kanak sedang bermain dengan kapal kertas. Anak-anak tahu tak kapal kertas tu apa? Ni cikgu tunjuk kapal kertas. Ni kapal kertas yang cikgu baru buat tadi. So kapal kertas ni merupakan origami. Daripada dulu, bukan sekarang. Daripada dulu memang kanak-kanak bermain dengan origami ni, dengan kapal kertas. Itu yang ditunjukkan, cuba dipamerkan oleh Zulkifli Buyung. Kita nampak 3 orang kanak-kanak bermain kapal kertas. Dan kita nampak kanak-kanak ni je main. Kita tak nampak sekitaran dia tu apa. Okay, itu kita panggil sebagai ruang cetek. So kita dah ada ruang dalam, kita ada ruang cetek, dan yang ketiga ialah ruang rata. Dan ruang rata ni lukisan yang dilukis dengan menunjukkan elemen gambaran pada satah yang sama. Maksudnya kita tak nampak jauh, dekat atau sebagainya. Kita nampak dia pada satah yang sama. Ini kita boleh lihat dalam Fatimah Cik Gunung Siris 1999 dan juga Syarifah Fatimah Said Zubir Rasa Kesuma Adhikara 2. So dua-dua ni merupakan lukisan abstrak yang dilukis pada ruang rata. Okey, seterusnya kita tengok fungsi ruang. Untuk fungsi ruang, kita boleh lihat sebenarnya ada 3 fungsi ruang yang sangat jelas, iaitu yang pertama, ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Jadi bila kita ambil satu karya, contoh gambar yang cikgu tunjukkan ni, gambar pemandangan, kita boleh tengok bahawa sebenarnya pemandangan yang cikgu cuba tunjukkan ni adalah ruang dalam, yang mana kita nampak dia jauh dan kita tahu dia jauh sebab apa? Sebab warna dan saiz. Kita tengok pokok yang depan besar, pokok yang belakang saiz yang sama tapi kita nampak kecil. Dan juga warna pula, bahagian hadapan warna dia sangat terang, jelas, dan bahagian belakang kita nampak kabur. So, itu yang kita katakan bahawa ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Yang kedua, gambar yang cikgu pilih ialah gambar sampan di tepi pantai. Gambar sampan di tepi pantai ni, kita nak menampakkan bahawa ruang menampakkan jarak antara objek. Kita boleh nampak ada jarak ataupun ruang kosong antara sampan pertama dengan sampan kedua dengan sampan ketiga. Satu lagi gambar yang cikgu pilih ialah gambar Tugu Negara. Tugu Negara ni dia berada dalam ruang nyata. Dan sebenarnya ruang nyata membolehkan satu-satu karya seni dilihat dari berbagai sudut. Kita boleh tengok dari sudut hadapan, sisi, atas ataupun belakang. Seterusnya, ruang dan perspektif. Ruang dan perspektif sebenarnya bila kita nak melukis ruang menggunakan perspektif, kita boleh lukis dengan berbagai cara. Tapi dua cara yang mudah cikgu bagi di sini ialah dengan melukis perspektif 1 titik lenyap dan juga perspektif 2 titik lenyap. Akhir sekali, kita akan lihat sama-sama berkenaan dengan teknik penghasilan ruang. Okey, untuk kita menghasilkan ruang di dalam karya kita, yang pertamanya kita boleh mengambil kira perubahan saiz. Okey, boleh tengok
gambar yang cikgu pilih, gambar kucing. Ramai orang suka kucing kan? Okey, kucing ni kita boleh tengok ada banyak kucing dan ada ruang antaranya. Dan kita tahu lukisan ni juga adalah ruang dalam, iaitu kita nampak bahagian hadapan kucing ni besar, saiz dia besar, dan kucing yang di belakang kita nampak kecil. So, kita tahu ada kucing di hadapan, ada kucing di belakang. Ruang tu luas. Okey, perubahan saiz. Dan yang kedua, cikgu pilih gambar untuk menunjukkan imej terang dan kabur. Jadi, kita nak menghasilkan ruang dalam karya kita. Bila kita menggunakan imej, sebahagiannya adalah imej terang dan sebahagian imej kabur. Jadi, kita tahu bahawa karya itu menunjukkan ruang yang dalam. Bila dia jauh, dia kabur, dan bila dia dekat, dia terang. Selain daripada itu, kita ada teknik tindanan. Teknik tindanan juga boleh menghasilkan ruang. Kita boleh nampak ada ruang. Dan juga perbezaan warna. So, dalam gambar yang cikgu pilih ni, cikgu cuba nampakkan pokok tu dia ada perbezaan warna. Perbezaan warna tu menunjukkan ada ruang di dalamnya. Akhir sekali, kita juga boleh menggunakan teknik bayang untuk menghasilkan ruang. Teknik bayang dan juga garisan perspektif yang cikgu dah jelaskan sebelum ini. Lukisan perspektif yang ada di sini ialah lukisan perspektif satu titik lenyap. Okey anak-anak, itu saja untuk kali ini dalam tajuk ruang. Jumpa lagi di siri akan datang untuk tajuk-tajuk lain yang seterusnya.